Pesanan yang keluar dari Teluk pada hari Rabu 8 April 2026 adalah tegas. Iran kuba menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan, tetapi berdepan dengan tindak balas keras dari Amerika Syarikat dan akhirnya terpaksa mengalah di satu titik penting untuk minyak dunia. Apa yang berlaku ialah gencatan senjata sementara selama 2 minggu antara Washington dan Teheran yang diusahakan dengan pengantaraan Pakistan selepas ultimatum dari Amerika Syarikat untuk membuka semula laluan maritim secara terus terang. Laluan yang cuba dihalang oleh rejim Iran telah menjadi pusat tekanan ketenteraan dan diplomatik yang mereka tidak mampu pertahankan seperti yang diinginkan. Siapa yang berada di tengah-tengah pertikaian ini? Di satu pihak, Donald Trump, Pentagon, dan jentera ketenteraan Amerika Syarikat. Di pihak satu lagi, rejim Iran, angkatan tenteranya, dan usaha mereka untuk mengekalkan kuasa ke atas laluan tersebut. Di tengah-tengah, terlibat Israel, Pakistan sebagai pengantara dan pasaran global, yang bertindak balas dengan penuh kegelisahan kerana Hormuz bukanlah laluan air yang biasa. Ia adalah salah satu titik paling sensitif di dunia untuk tenaga. Inilah sebabnya mengapa krisis ini menjadi sebesar ini. Masalahnya bukan sahaja bersifat ketenteraan, ia juga melibatkan ekonomi, strategi dan politik. Iran tahu bahawa menutup atau menyekat Selat Hormuz akan mencetuskan kejutan global dan menaikkan harga tenaga. Amerika Syarikat juga tahu tentang perkara ini dan memutuskan untuk menjadikan pembukaan semula laluan itu sebagai syarat utama untuk menahan satu lagi pusingan serangan. Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan membantu menangani kesesakan kapal di kawasan itu, sementara Washington menggambarkan perjanjian itu sebagai kemenangan mutlak. Secara praktikal, tafsiran paling keras untuk Teheran adalah mudah. Rejim itu sedar bahawa mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengekalkan sekatan penuh tanpa membayar harga yang lebih tinggi. Laporan yang tersebar sepanjang hari menguatkan lagi persepsi tekanan maksimum ini. Mereka menunjukkan bahawa pengebom sudah pun dalam perjalanan dan bahawa penggantungan serangan hanya akan berlaku jika laluan itu dibuka serta-merta dan dengan selamat dalam tempoh gencatan senjata sementara. Perincian ini penting kerana ia menunjukkan bagaimana rundingan itu berlaku. Ia bukan satu tindakan spontan untuk keamanan, tetapi satu jeda yang diperoleh di bawah ancaman yang nyata. Di situlah jelas bagaimana perubahan ini berlaku. Tekanan ketenteraan datang dahulu. Selepas itu datanglah tarikh akhir. Kemudian muncul pengantaraan oleh Pakistan. Dan hanya selepas itu barulah muncul janji laluan selamat di Hormuz. Sebab penentangan Iran juga jelas. Teheran mahu menjadikan selat itu sebagai alat tawar-menawar. Antara tuntutan yang didedahkan kepada umum, muncul juga idea untuk mengenakan bayaran sebanyak $2 juta bagi setiap kapal yang melalui laluan itu. Perkara ini dilihat oleh penganalisis dan kerajaan sebagai cubaan untuk merasmikan sejenis tol geopolitik ke atas laluan penting perdagangan dunia. Perkara ini menjadi simbol krisis. Iran cuba keluar daripada tekanan dengan menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan, manakala Amerika Syarikat pula cuba mematahkan logik tersebut. Apabila pertikaian sampai ke tahap ini, isu tersebut bukan lagi sekedar perang serantau, tetapi telah menjadi pertempuran terbuka untuk mengawal aliran perdagangan global. Namun, keadaan masih jauh daripada tenang. Walaupun gencatan senjata telah diumumkan, serangan dan keraguan terus muncul dalam beberapa jam berikutnya. Associated Press dan Reuters melaporkan bahawa perjanjian itu rapuh. Masih terdapat tindakan ketenteraan di rantau tersebut dan belum semuanya kembali tenang, terutamanya di Lubnan. Iran sendiri mengatakan bahawa mereka akan menghadiri perbincangan dengan berhati-hati dan akan mengekalkan pasukan mereka dalam keadaan berjaga-jaga. Ini menunjukkan bahawa gencatan senjata tidak menghapuskan krisis. Ia hanya membekukan letupan yang masih bersedia untuk meletup. Ketegangan telah berkurangan, tetapi sumbunya masih menyala. Kesan sebenar sudah boleh diukur di luar medan perang. Gergasi pengangkutan maritim seperti Maersk Hapag-Lloyd berkata mereka masih berhati-hati untuk menormalkan operasi di kawasan tersebut. Hapag-Lloyd menyatakan bahawa kembali sepenuhnya kepada rutin mungkin mengambil masa antara 6 hingga 8 minggu. Manakala Reuters melaporkan terdapat kira-kira 1,000 kapal terperangkap di rantau itu dan berjuta-juta tong menunggu untuk melepasi kawasan tersebut. Ini menjawab satu lagi soalan utama. Di manakah krisis ini benar-benar memberi kesan?
Bukan sahaja pada peta Timur Tengah, tetapi juga di pelabuhan, di kilang penapisan, pada bahan api, dan pada poket mereka yang bahkan tidak tahu di mana Selat Hormuz di peta. Malah di PBB pun tiada kesatuan untuk memberi tekanan yang lebih kuat. Satu resolusi yang disokong oleh 11 ahli Majlis Keselamatan untuk menyelaras usaha perlindungan pelayaran di Hormuz telah diveto oleh Rusia dan China. Pergerakan ini menunjukkan bahawa pertikaian ini bukan hanya antara Amerika Syarikat dan Iran. Terdapat satu papan permainan yang lebih besar, dengan kuasa-kuasa besar cuba mengehadkan ruang tindakan Amerika dan mengekalkan ruang gerak Iran di Hormuz. Namun begitu, fakta asas tetap kekal. Sekatan itu telah menjadi masalah global, reaksi Amerika telah meningkatkan ketegangan ke tahap maksimum, dan rejim Iran telah didorong untuk berundur secara taktikal. Akhirnya, kisah yang berlaku hari ini adalah seperti berikut. Iran ingin menjadikan Hormuz sebagai senjata ugutan. Tetapi di pihak satu lagi, mereka berdepan tekanan yang menggugat ruang gerak mereka. Apa yang berlaku hanyalah gencatan senjata sementara. Pihak-pihak utama yang terlibat ialah Amerika Syarikat, Iran, Israel, dan perantara dari Pakistan. Selepas berminggu-minggu perang dan ancaman yang semakin meningkat, bagaimana? Dengan ultimatum, risiko serangan baru, diplomasi krisis, dan tekanan terhadap pelayaran. Dan kali ini, pertaruhan Iran itu telah menerima tamparan hebat.